Untuk waktu ini, kita nak berbincang ataupun berdiskusi menerusi apa yang dinyatakan tadi. Kalau diikutkan menerusi pembentangan ataupun tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional 6 tunjang dengan 11 strategi termasuk 74 pendekatan. Dan untuk hari ini kita telah pun melihat ketiga-tiga parti terbesar yang akan bertanding di Melaka telah pun mempersembahkan manifesto ataupun aku janji serta ikrar masing-masing untuk memenangi hati pengundi di Melaka khususnya. Jadi antara perkara yang disebut adalah berkaitan dengan keutuhan ekonomi, keprihatinan kepada rakyat, kecekapan infrastruktur, termasuk juga keteguhan dan juga kejujuran pentadbiran. Bersama saya ketika ini Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik UKM, Profesor Dr. Kartini Abu Talib. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ihsan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Prof, kita telah pun melihat kepada ketiga-tiga parti terbesar membentangkan ataupun mempersembahkan tawaran mereka kepada pengundi Melaka. Tetapi apa yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan Perikatan Nasional dengan apa yang dinyatakan menerusi strategi-strategi penting yang akan dilaksanakan di Melaka. Bagaimana Prof melihat kepada mungkin 6 tunjang dan juga 11 strategi yang dinyatakan di awal ucapan oleh Tan Sri Muhyiddin tadi? Okey. Saya kira yang pertama sekali, kalau kita fahami maksud manifesto, manifesto itu asal perkataannya daripada perkataan Itali, iaitu Declaration of Intention and Motive. Maka dengan itu kita perhatikan bahawa pengisytiharan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dengan menjelaskan 6 tunjang utama, 11 strategi, 74 pendekatan. Kalau kita perhatikan sifatnya begitu lokal, dekat dengan penduduk Melaka, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang Melaka. Sama ada persoalan tentang ekonomi yang sangat berkait dengan apa yang sedia ada di Melaka sebagai pelancongan, penjanaan kepada agro, pertanian, digital, dan termasuklah bagaimana menjadikan penjanaan ekonomi menerusi TVET yang akan dibina. Dan kalau kita perhatikan terus tunjang kedua, iaitu keprihatinan rakyat, juga dekat dengan hati dan keperluan environment orang Melaka ketika ini, melihat kepada post-COVID apa yang perlu diperhatikan, persoalan kesihatan, persoalan bagaimana memperbaiki dan memperkukuhkan pendidikan, dan melihat kepada usaha untuk menjadikan sekolah tafiz, sekolah TVET, semuanya mendapat bantuan. Dan kalau kita perhatikan tunjang 3, berkenaan kerancakan sektor pelancongan, ianya juga adalah berkaitan dengan Melaka. Secara keseluruhan, kalau kita perhatikan, keenam tunjang utama dan strategi yang dilakukan adalah jelas menunjukkan memenuhi kepentingan dan keperluan orang Melaka. Cuma agak menarik kalau kita perhatikan bila ketiga-tiga BN, PN, PH menyatakan manifesto mereka, kelengkapan kepada manifesto Perikatan Nasional bila diumumkan selepas BN dan juga Pakatan Harapan, ianya lebih nampak sesuai untuk diakomodasikan dengan keperluan lokal, keperluan orang Melaka ketika ini. Walaupun kalau kita perhatikan secara makro, secara besar dan luas, kesemua apa yang dibangkitkan oleh parti-parti politik, termasuklah apa yang diumumkan oleh Perikatan Nasional berkenaan 6 tunjangnya, masih terikat kepada 3 domen utama, berkaitan dengan politik, good governance, pengurusan yang baik, kepada kestabilan, kepada keprihatinan, dan ekonomi dalam maksud penjanaan, bagaimana membaik pulih, memperkemaskan dan memperkukuh ekonomi tempatan, dan juga sosial dalam maksud kesihatan, termasuklah kelestarian alam sekitar, dan juga maksud kepada kecekapan infrastruktur. Jadi kesemua ini, kalau kita derangkumkan, tidak ada bezanya. Dan kalau kita perhatikan manifesto parti-parti politik, cuma kelebihan kepada Perikatan Nasional menunjuk kepada 6 tunjang yang dinyatakan ini, bila mana ianya dilafazkan atau deklarasi itu dibuat selepas BN dan PH mengumumkan manifesto masing-masing, ada kelebihan
kepada PN yang telah melihat dengan lebih dekat dan terperinci dalam memperhalusi manifesto-manifesto yang sebelumnya supaya dekat untuk memancing undi, terutama sekali rakyat Melaka. Prof, ini strategi politik membentangkan ataupun mempersembahkan untuk parti yang terakhir. Mungkin nak tengok dulu daripada dua parti sebelum ini. Ya. Okey, kalau kita perhatikan secara perbandingan, PN bila dia menggunakan istilah teras 5 tahun untuk Melaka, 5 teras, teras pertama kita perhatikan untuk meraihkan politik matang, teras kedua lonjakan kekuatan ekonomi, teras ketiga meningkatkan kecekapan tadbir urus, teras keempat memelihara keharmonian masyarakat dan teras kelima pembangunan mampan dan kemakmuran bersama dengan 103 inisiatif. Sementara kalau kita perhatikan Pakatan Harapan, pelan tindakan maju bersama, maknanya dia melihat kepada tindakan pertama untuk Melaka sejahtera, tindakan dua adalah Melaka makmur dan tindakan tiga ialah Melaka stabil dengan 32 inisiatif. Kesemua ini kalau kita rangkumkan, kesemuanya mahu berjanji sesuailah dengan maksud manifesto, iaitu Declaration of Intention and Motive, pengisytiharan keinginan dan matlamat ini sesuai dengan apa yang ingin dibawa dan tujuannya adalah satu, untuk meyakinkan pengundi bahawa mereka mempunyai motif dan keinginan bagi melestarikan keadaan Melaka, memakmurkan ekonomi Melaka dan membantu rakyat. Kesemuanya mempunyai elemen yang sama. Cuma berbezanya ialah dari segi strategi dan juga bagaimana pendekatan itu dilakukan. Cuma kalau kita melihat kesemua ini secara perbandingan, nampaknya PN telah menggunakan kelebihan mendengar dahulu apa yang telah diisytiharkan lebih awal dan strategi ini nampak lebih dekat kepada kepentingan dan keperluan rakyat Melaka bila disentuh tentang soal trafik. Itu adalah perkara nyata, realiti yang dihadapi oleh rakyat Melaka, persoalan banjir, persoalan pengurusan sisa buangan, persoalan berkenaan pelancongan, SME, industri kecil, isu ibu tunggal, bantuan kepada pendidikan, semuanya lebih dekat dan lebih jelas. Maksudnya suatu yang boleh direalisasikan, bukan janji kosong, saya andaikan. Kerana kalau kita perhatikan ke-6 tunjang ini telah ada asasnya di peringkat negeri untuk dilaksanakan. Adakah Prof melihat kepada mungkin status Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri sebelum ini, memberi gambaran yang lebih jelas dan juga banyak tawaran yang mungkin beliau telah pun melihat sebelum ini sebagai Perdana Menteri? Saya rasa itu adalah kelebihan yang telah pun ada dan kita nampak bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan pengalaman sebagai seorang pentadbir, pengalaman sebagai Perdana Menteri, pengalaman juga untuk melihat beliau dulu pernah memegang jawatan sebagai Menteri Besar Johor. Jadi perkara negeri, masalah yang bersifat everyday define kepada masyarakat itu lebih dekat di hati beliau lah. Jadi bila mana 6 tunjang utama kepada manifesto ataupun dipanggil sini ikrar, dia tak guna istilah manifesto, bagus dia menggunakan inilah ikrar untuk bangkit gemilang, Melaka bangkit gemilang. Ikrar yang dikatakan seolah-olah janji, janji untuk membawa rakyat Melaka berfikir sebentar, sama ada wajar untuk mereka mempertimbangkan undi untuk menyokong kepada bersatu ataupun di bawah Perikatan Nasional yang adanya gabungan daripada PAS, Gerakan dan juga Parti Star Sabah. Walaupun Sabah, tapi orang Sabah juga dibawa bersama dalam melihat bagaimana ikrar ini dilakukan. Itu juga nak menunjukkan adanya kebersamaan, sokongan yang dilihat lebih Malaysia. Begitulah saya kira kalau melihat strategi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga Prof, kita telah pun melihat kepada ketiga-tiga manifesto dan juga ikrar janji yang ditawarkan oleh ketiga-tiga parti. Selepas ini bagaimana untuk pengundi melihat dan juga memahami berkaitan dengan tawaran berkenaan, sejauh mana antara perkara yang boleh dan juga paling dekat dengan pengundi dan juga rakyat Melaka ketika ini, ketika dalam situasi pandemik dan sebagainya, cabaran ekonomi, pengangguran dan sebagainya, Doktor?
Okey, kalau kita perhatikan balik kepada bagaimana kita mengupas ikrar Perikatan Nasional perkara yang dekat di hati rakyat Melaka ketika ini ialah persoalan banjir. Banjir, persoalan trafik. Kita pun dengar daripada akar umbi bagaimana mereka sangat bimbang berkenaan banjir dan trafik yang berterusan, masih lagi berlarutan. Dan post-COVID adalah berkenaan pekerjaan. Bagaimana ekonomi Melaka boleh dibangunkan semula bagi maksud penjanaan, bagaimana bantuan kepada peniaga yang usahawan kecil dan sederhana, dan bagaimana memastikan pelancongan dalam bentuk baru, nak menghidupkan semula, rejuvenate sektor pelancongan, termasuklah pemikiran kepada memperkenalkan kalau tengok kepada tunjang 3 kerancakan sektor pelancongan ini, adanya inisiatif untuk memperkenalkan kapal persiaran yang melalui Selat Melaka, menggalakkan pelancongan kesihatan. Kalau kita perhatikan, pelancongan kesihatan di Melaka ini telah ada asasnya. Kalau turun padang dan kita boleh nampak bahawa lambakan pesakit mereka yang datang berubat dari Indonesia. Indonesia ni luas, Kepulauan Riau, Batam, Jawa, Sumatera. Mereka semua datang ke Melaka untuk mendapatkan kesihatan, pemeriksaan kesihatan, rawatan kesihatan yang menganggap Melaka sebagai suatu pusat kesihatan yang bertaraf dunia. Ini saya boleh melihat sendiri bagaimana kepesatan dari segi pelancongan kesihatan ini memakmurkan ekonomi Melaka. Jadi post-COVID ni ramailah yang saya kira akan masuk dan datang berubat. Mereka bersedia berbelanja besar untuk mendapatkan rawatan yang baik dan mempunyai standard yang baik berbanding dengan tempat mereka sendiri. Dan kalau kita perhatikan juga persoalan yang everyday defined ini yang melibatkan climate change, perubahan cuaca ini bukan saja persoalan climate change tapi lebih kepada pengenalan kepada teknologi hijau, pengurusan sisa pepejal, dan bagaimana perkara ini juga turut membantu dalam program inovatif bagi kelancaran lalu lintas, usaha untuk mewujudkan tempat letak kereta bertingkat. Saya kira tunjang 6 tunjang yang diperkenalkan oleh dalam ikrar PN ini sangat jelas dan dekat kepada masalah semasa rakyat yang dihadapi oleh rakyat Melaka ketika ini. Doktor, nanti beberapa hari menjelang hari pengundian mungkin gear ditingkatkan ataupun kita nak melihat kepada mungkin apa antara perkara yang boleh ataupun yang akan ditawarkan lagi oleh parti politik yang bertanding. Terima kasih Prof, kita tak punya banyak masa, mungkin kita akan bersiaran dan juga berdiskusi di lain masa. Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik UKM.